Assalamualaikum dan salam syokku sayang bersama saya Alfairis Jemurin. Tumpuan berita, perbezaan pendapat di kalangan ahli akar umbi Gabungan Parti Sarawak GPS perlu diketepikan dengan mengekalkan kesepaduan dalam kalangan mereka. Timbalan Premier Sarawak Dato' Amar Douglas Ugah Embas berkata masa penting telah tiba untuk semua ahli bersatu dalam mendekati rakyat. Menurutnya, misi keluarga GPS adalah sama untuk memenangi semua 31 kerusi parlimen di Sarawak dalam pilihan raya umum PRU ke-15. Bercakap semasa perjumpaan bersama pengerusi dan ahli jawatankuasa 4 cawangan Parti Pesaka Bumi Putra Bersatu PBB di bahagian Sri Aman di Sri Aman pada Isnin, beliau menambah usaha berkempen untuk semua calon parti komponen GPS perlu dilakukan dengan bersungguh-sungguh seperti mana yang diharapkan pengerusi GPS yang juga Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg. Datuk Amar Douglas yang juga pengarah operasi pilihan PRU 15 GPS berkata, Premier Sarawak telah terbukti sebagai seorang pemimpin yang berwawasan dalam memikirkan cara untuk menjana dan menambah pendapatan negeri. Sementara itu, Datuk Amar Douglas Ugah menyeru semua jentera GPS di seluruh negeri untuk menggerakkan jentera masing-masing. Berita seterusnya, kemenangan Gabungan Parti Sarawak GPS dalam pilihan raya umum PRU ke-15 ini sangat ditagih untuk memastikan suara rakyat Sarawak didengari di Parlimen. Justru timbalan Premier Sarawak Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan mahu rakyat Sarawak terus menyokong GPS yang bukan sahaja parti tempatan tetapi juga parti yang didasari perjuangan anak tempatan. Katanya kemenangan dalam PRU 15 ini membolehkan suara Sarawak akan bertambah kuat di Parlimen sekaligus menegakkan apa yang menjadi hak rakyat Sarawak. Beliau berkata demikian semasa berucap merasmikan jentera kempen PRU 15 Parlimen Lawas di gelanggang Arena Lawas baru-baru ini. Sementara itu, calon GPS Parlimen Lawas Datuk Henry Sum Agong berkata perjuangan GPS masih belum selesai terutama dalam membawa pembangunan di kawasan berkenaan. Sementara itu, Ketua Masyarakat dan Ketua Kaum KMKK perlu memainkan peranan menggalakkan pengundi di kawasan untuk menunaikan tanggungjawab mereka turun mengundi pada 19 November depan. Calon Gabungan Parti Sarawak GPS Parlimen Satu Hubung, Datuk Seri Nancy Shukri berkata, rakyat berhak untuk memilih kepimpinan negara ini secara keseluruhan. Ini kerana menurutnya kuasa pengundi amat penting dalam menentukan hala tuju sesebuah negara dan beliau percaya rakyat akan dapat melihat lagi kesan daripada tuntutan kerajaan GPS di peringkat persekutuan selepas ini. Beliau berkata demikian semasa Majlis Ramah Mesra Kepimpinan KMKK bersama Timbalan Menteri Utiliti dan Telekomunikasi merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Pantai Damai, Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi di Kuching pada Isnin. Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Malaysia itu juga memberitahu Sarawak amat bertuah kerana kepimpinan GPS terdiri daripada pemimpin dan wakil rakyat yang memberi fokus kepada pelaksanaan pembangunan yang telah dirancang untuk negeri ini. Sebagai bukti jelasnya, manifesto pilihan raya umum PRU ke-15 yang dilancar oleh Premier Sarawak jauh sekali tertumpu ke arah politik semata-mata namun hanya memfokuskan kepada memelihara hak negeri ini dan memberi tumpuan kepada tugasan sebagai pemimpin. Laporan seterusnya, Dewan Rakyat merupakan platform terbaik untuk membawa serta mengetengahkan isu-isu yang dihadapi oleh masyarakat di kawasan Parlimen Stampin. Calon Gabungan Parti Sarawak GPS Parlimen Stampin Insinyur Loh Kerchiang berkata beliau akan menggunakan platform tersebut untuk menjadi suara rakyat di peringkat persekutuan sekiranya diberi mandat untuk mewakili kawasan itu sebagai ahli parlimen. Memberi contoh berkenaan isu bulatan di sekitar Batu 15 yang telah menyebabkan banyak kemalangan dan kematian, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Batu Kitang itu berkata bulatan tersebut direka bentuk oleh agensi kerajaan di peringkat persekutuan yang tidak pasti berkenaan situasi yang dihadapi warga Sarawak. Jelasnya beliau akan mengetengahkan isu bulatan itu ke peringkat parlimen serta menyuarakan agar agensi-agensi kerajaan Sarawak berkaitan pelaksanaan projek di Stampin. We want the federal government to let us have control over departments in Sarawak, these technical departments in Sarawak. We don't need the federal department to interfere because they are so far away across the South China Sea. All they need to do is give us the money. JKR Sarawak, DID Sarawak, JBAP Sarawak will implement the project without interference from Malaya.
Beliau berkata demikian dalam satu sesi libat urus menerusi Facebook Live pada malam Ahad. Sementara itu, katanya beliau berjanji akan membawa banyak pembaharuan kepada kawasan tersebut dalam jangka masa 5 tahun sekiranya dipilih sebagai wakil rakyat. So, if we take back P196, I'm sure we'll be able to do a lot better, because if we take back P196, there'll be federal funds as well coming in. So on top of the 3 aduns that we have now, we'll have additional federal funds, and I'm sure it'll be better for P196. Dalam pada itu, calon gabungan Parti Sarawak GPS bagi Parlimen Kanawit, Dato' Agor Dagang berharap rakyat di kawasan itu memberinya peluang 5 tahun lagi sebagai ahli parlimen di situ. Menurutnya, ia bagi memastikan perancangan dan usaha pembangunan yang berterusan dan adil dapat dilaksanakan untuk rakyat Kanawit. Katanya kawasan Kanawit masih lagi memerlukan kemudahan asas yang lengkap bagi meningkatkan pembangunan ekonomi dan meningkatkan taraf hidup rakyat. Beliau berkata demikian semasa sesi randau bersama penduduk di Nanga Ngemah dan Majau di Bilik Gerakan Calon GPS Parlimen Kanawit pada Isnin. Sehubungan itu, rakyat di situ harus memilih calon GPS agar dapat membawa suara penduduk Kanawit di peringkat nasional. Sementara itu, sokongan kaum Cina di daerah Song terhadap gabungan Parti Sarawak GPS dalam pilihan raya negeri PRN Sarawak ke-12 yang lepas sangat dihargai. Menurut calon GPS Parlimen Kapit, Datuk Seri Alexander Nantalinggi, kaum Cina di Song juga mempunyai hubungan yang sangat baik dengan kaum Iban sekaligus memperlihatkan perpaduan kukuh dua kaum itu di kawasan tersebut. Katanya ini terbukti dengan kebolehan kaum Cina Song bertutur dalam bahasa Iban. Datuk Seri Alexander berucap demikian semasa Majlis Pemimpin Bersama Rakyat di Dewan SJK China Hinhua Song pada Ahad. Beliau juga menyeru kaum Cina di situ agar terus memberikan sokongan kepada GPS dalam pilihan raya umum PRU ke-15 nanti demi memastikan kestabilan politik dan pembangunan berterusan di Sarawak khasnya di Kapit. Sementara itu, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Katibas, Lidam Ahsan berkata, Datuk Seri Alexander merupakan pemimpin yang dipercayai oleh Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri. Ujarnya ini terbukti dengan jawatan yang beliau galas di peringkat persekutuan maupun negeri. Berita selanjutnya, kemenangan gabungan Parti Sarawak GPS dalam pilihan raya umum PRU ke-15 nanti akan menjamin kelangsungan pembangunan khasnya di Kampung Tubih Behem. Ahli Dewan Undangan Negeri Aden Terbedut Dr. Simon Sinang Bada berkata kerajaan GPS akan meneruskan pembangunan di situ dengan memfokuskan kepada pembinaan lebih banyak jalan pertanian. Katanya dengan jaringan jalan pertanian yang baik, sudah pasti ia akan mampu meningkatkan produktiviti petani sekaligus meningkatkan pendapatan isi rumah dengan sasaran RM10,000 sebulan menjelang 2030. Beliau berkata demikian semasa merasmikan Dewan Baharu Kampung Tubih Behem Terbedut pada Ahad. Selain itu, Dr. Simon menyatakan bahawa beliau turut memohon agar bidang pendidikan diberi tumpuan bagi memperkasakan penduduk luar bandar terutamanya mereka yang masih dikategorikan sebagai golongan B40. Sementara itu, Adun Terbedut itu memberi penekanan kepada kepentingan kerja-kerja mendokumentasikan tanah hak adat Bumi Putra NCR menerusi inisiatif Persatuan Kebangsaan Dayak Bidayuh DBNA. Tegasnya pelbagai isu akan dapat diselesaikan setelah tanah sudah disukat serta didokumentasikan. Beralih ke laporan seterusnya. Manifesto Gabungan Parti Sarawak GPS bagi pilihan raya umum PRU ke-15 yang dilancarkan disifatkan sebagai realistik untuk dilaksanakan. Malah aku janji dalam manifesto GPS itu pasti dapat direalisasikan oleh kerajaan GPS. Ikuti laporan wartawan UKAS di lapangan bagi mendapatkan reaksi masyarakat umum. Assalamualaikum dan salam Sarawak bersayang, bersama saya Nur Iqmal Hamjini kini melaporkan tentang tinjauan berkenaan dengan manifesto yang dijanjikan oleh GPS. Jadi ikuti perkembangan lebih lanjut bersama kami. Mandat penuh rakyat Sarawak kepada GPS pada PRU ke-15 ini akan memastikan Sarawak mendapat semula hak-hak termaktub dalam Perjanjian Malaysia 1963 MA 63, Kerajaan Laporan Jawatan Kuasa antara IGC, Perlembagaan Sarawak dan Perlembagaan Persekutuan. Dengan kemenangan itu, suara Sarawak akan lebih kuat di Parlimen. Kita akan menuntut lebih banyak wakil Sarawak di Parlimen selaras dengan kedudukannya sebagai rakan kongsi setara penubuhan Malaysia agar hak dan keistimewaan di Sarawak ini dapat terus diperjuangkan. Ikuti kami dalam menebual beberapa orang awam berkenaan manifesto yang dijanjikan oleh GPS. Premier Sarawak
Malam tadi dah padah 20 manifesto sebanyak 25 IG. Kami harap lepas PRU tu 25 IG yang akan ditunaikan lah. Harapnya menang je lah. Jadi kami harap pertama parti GPS gabungan Sarawak tu dapat memerintah negeri Sarawak dengan bagusnya lah, dengan jayanya. Jadi semoga apa yang nak dipadah manifesto yang nak dipadah oleh Pemban Negeri Sarawak, jadi kami mohon untuk dapat ditunaikan apabila kemenangan GPS seluruh Sarawak pada tahun itu. Jadi semoga kawasan-kawasan yang diwakil oleh YB kami pun madah dengan sedar YB, semoga apa yang projek yang terbengkalai, semoga YB dapat mengisi dengan secepat mungkin. Sebagai penyokong GPS, kami harap manifesto yang diajukan oleh GPS dapat ditunaikan bila setidaknya menang PRU. Sekian laporan daripada saya, Nur Hikmah Hamjani. Kita kembali ke studio. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Al-Faris Jemuin. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. #menyebar fakta, salam UKAS.